Kan nak beli dah cakap belum lah? Tak belum. Dah, ya jap. Jadi untuk dah habis ya lah. Tiga ke? Untuk belum? Dah, untuk dah. Untuk belum? Baik. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahf. Mudah-mudahan kita menghafalnya insyaAllah. Bermula daripada ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan Imam, Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin, muslimah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Luqman Makhtar, dan kini kita dah masuk kepada bab yang ke-79, iaitu berkenaan dengan Maimunah, bijak mencari jawapan sendiri. Maimunah ini isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi SAW. Maka kita akan masuk kepada bab yang ke-79 insyaAllah. Baik. An Quraib, an Maimunah radhiyallahu anha, anna an-nasa
syakku fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma arafah fa arsalat ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mawqif fashariba minhu wan nasu yanzurun. Daripada Quraib, daripada Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah menceritakan bahawa ramai orang tak pasti, mereka syak, mereka ragu-ragu sama ada Nabi berpuasa ke tidak pada hari Arafah. Pada waktu tu ada satu tahun tu mereka tak pasti Nabi puasa ke tak hari Arafah. Kenapa mereka terfikir-fikir tentang perkara tu? Ini disebabkan oleh Nabi sedang berwukuf di Arafah, iaitu Nabi menunaikan haji. Jadi Maimunah apa dia buat? Dia nak tahu, dia pun nak tahu jawapan, dan mungkin orang semua pun dalam keadaan 2-3 kan, sama ada tahu ke tidak apa yang, sama ada Nabi puasa ke tidak. Maka Maimunah pun mengirimkan susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu tu Nabi sedang berwukuf di Arafah. Fashariba minhu, baginda pun minum, wan nasu yanzurun, sementara orang lain, orang ramai melihatnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, sewaktu Nabi berwukuf, Nabi puasa ke si puasalah. Dan mungkin kadang-kadang para sahabat ni ada waktunya macam malu nak tanya. Memang kadang-kadang berlaku. Contohnya Anas bin Malik, dia kata kami suka kalau ada orang Badui yang datang ke Madinah dan dia ni orang yang bijak. Jadi soalan yang ditanya kepada Nabi ni, soalan yang kami pun nak tahu jawapannya. Jadi Anas suka benda tu. Kadang-kadang adanya orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Mata sa'ah? Hari kiamat ni bila?" Soalan-soalan macam tu kan. Sebab para sahabat Nabi tak benarkan tanya soalan lah. Engkau dah duduk dengan aku, kau tengok apa benda yang aku buat. Jadi memang mereka tak dibenarkan, para sahabat yang tinggal kat Madinah tak boleh tanya soalan pada Nabi. Tapi yang duduk luar Madinah, Arab Badui yang Islam ni kan, datang, kadang-kadang mereka tanya soalan-soalan macam tu. Maka mereka suka, para sahabat suka kalau ditanyakan soalan-soalan yang pelik. Contohnya Anas bin Malik, bila ada seorang Arab Badui ni tanya pada Nabi, hari kiamat ni bila? Jadi jawapan Nabi apa? Ma'adatta laha, apa yang kau dah siapkan untuk hari kiamat. Maksudnya Nabi tak bagi tahu, Nabi pun tak tahulah bila kiamat. Apa yang kau dah siapkan untuk hari kiamat? Lalu lelaki Badui ni pun jawab, aku taklah banyak buat persiapan, cumanya aku ni sayang dengan Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi jawab apa? Anta ma'aman ahbabt, engkau akan bersama dengan siapa yang kau sayang. Okey, kita kembali kepada hadis Maimunah tadi ni. Maka di sini tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa Nabi tidak berpuasa sewaktu berwukuf di Arafah. Untuk orang yang tidak mengerjakan haji, sunat tak puasa? Sunat lah. Sunat untuk berpuasa pada hari Arafah. Disunatkan untuk puasa pada hari Arafah. Lampu apa? Kami mesti tahu sini Swiss. Okey, tak apa, kita sambung. Jadi hari Arafah bila tuan-tuan? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Jadi kalaulah nanti kan satu masa nanti kita akan sampai pada hari Arafah, insya-Allah, mudah-mudahan, maka pada hari Arafah tu kita puasalah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut siyamu yaumi Arafah tasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah ni dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadinya
Selain daripada Maimunah, Ummul Fadal pun pernah buat juga benda tu. Bila orang tengah berbantah-bantah sama ada Nabi puasa ke tidak, waktu Nabi sedang berwukuf di Arafah, jadi Ummul Fadal ni pun dia kirimkan semangkuk susu kepada Nabi SAW, dan sewaktu tu Nabi berhenti dekat atas unta baginda dan baginda meminumnya. Jadi Nabi makan pada waktu hari Arafah. Nabi tak berpuasa. Okey. Di sini kita boleh lihat betapa hebatnya kalau dapat isteri yang bijak. Ni salah satulah. Kita boleh lihat kecerdasan isteri yang cerdas ni akan terserlah dia punya kehebatan dia, dan juga akan sangat membantu si suami. Kita boleh tengok contoh daripada Nabi SAW sendiri kan, bagaimana siapa nama tu? Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi dalam keadaan takut kan, kita tahu semua cerita ni tentang bila Nabi dipeluk oleh Jibril di Gua Hira. Bila kembali, Nabi pun sebut zammiluni ataupun dasiruni, selimutkan aku, selubungkan aku. Takut kan? Jadi apa Khadijah sebut? Aku tak rasa Allah akan mensia-siakan kau. Engkau ni orang yang bagi makan orang miskin, engkau menyambung silaturahim, engkau orang yang amanah, cakapnya cakap yang tak dusta. Takkanlah Allah nak sia-siakan kau. Takkan kau nak kena kerasukan hantu ke apa? Tak. Pastinya ada sesuatu. Dan bijaknya Khadijah, dia carikan jawapan untuk Nabi SAW. Jadi Khadijah tanya kepada orang yang berilmu dalam hal ni, iaitu sepupu Khadijah sendiri. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Seorang orang Kristian, orang Nasrani yang tahu kitab Nasrani tu, yang tahu, kita kata Bible lah, tahu Bible lah kira. Dia tahu Bible. Jadi dia pun tahu tentang perkara tu. Dia pun khabarkan kepada Nabi SAW bahawa itu adalah namus, iaitu malaikat Jibril yang datang kepada para Nabi yang membawa wahyu. Kita boleh lihat juga sebelum ni bagaimana isteri Nabi yang namanya, siapa nama dia? Ummu Salamah kalau tak silap saya. Waktu Nabi SAW memberi keputusan, buat keputusan sewaktu selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah kan orang Islam dah nak sampai ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Waktu tu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi bila nak sampai dekat Mekah, tiba-tiba mereka ditahan. Cakap tak boleh masuk. Jadi bincang, adalah berita kononnya Osman dibunuh, Osman dihantar kan. Kemudian ada berita Osman dibunuh, maka mereka nak tuntut balas dendam lah. Nak menuntut bela atas kematian Osman. Adanya bai'atul Ridwan. Ada bai'atul Ridwan tu. Mereka berbai'ah untuk berjanji setia dengan Nabi untuk bunuh, untuk menuntut bela atas kematian Osman bin Affan. Waktu tu sebenarnya ada di kalangan para sahabat yang tak berbai'ah. Ada rupanya. Yang mana mereka ni dikenali sebagai munafik. Ada. Iaitu, saya tak ingat siapa nama dia. Dia sembunyi dekat bawah unta. Dia duduk pegang kat bawah unta tu kan. Duduk macam itulah waktu orang semua berjanji setia. Sebab apa? Tuan-tuan bayangkan nak berjanji setia pada waktu orang semuanya dalam keadaan membawa kelengkapan yang tak cukup untuk perang. Nak pergi umrah, kan pakai ihram apa semua kan. Jadi tiba-tiba kata nak perang. Jadi memang betul-betul lain macam punya berani ya. Jadi ada yang takut. Kemudian dapatlah berita bahawa Osman sebenarnya tak dibunuh, dilepaskan. Kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah. Setuju punya setuju, okey tak apa. Nabi pun setuju, okey kita tak buat umrah pada tahun ni. Kita buat umrah pada tahun akan datang. Adanya gencatan senjata selama 10 tahun dan sebagainya lah. Ada perjanjian Hudaibiyah tu. Jadi Nabi pun bagi tahulah pada para sahabat, okey sekarang ni kita semua dah tak jadi mengerjakan umrah. Kita kena balik. Jadi bertahallul lah. Nabi suruh cukur rambut. Maknanya keluar daripada ihram tadi lah. Cukur rambut, sembelihlah binatang kau. Maka para sahabat semua tak gerak. Sebab mereka tak puas hati. Mana boleh dah jalan jauh-jauh apa semua ni kan.
Kan Nabi dah janji kata dapat kerjakan umrah, tiba-tiba tak dapat masuk tahun ni. Mana boleh macam gini? Dalam hati mereka tak jawab dengan Nabi lah. Ada juga yang jawab dengan Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi cakap balik lah, aku tak janji pun untuk kerjakan umrah tahun ni. Aku cakap kita akan kerjakan umrah. Bila tu kita tak pasti. Sebab Nabi ada mimpi sebelum tu. Jadi 3 kali Nabi suruh orang tahallul. Semua tak buat. Nabi pun masuk ke dalam kemah. Macam pening kepala lah. Apa para sahabat ni pelik. Biasanya dia akan taat terus. Yang ni tak ikut. Lalu Ummu Salamah kata, Rasulullah, engkau yang buat dulu. Kau buat. Kau tahallul, engkau sembelih korban dan keluar daripada ihram tu lah. Maka Nabi pun buat. Bila Nabi buat, baru para sahabat buat. Ni hebatnya ada isteri yang bijak. Satu benda yang sangat baik. Satu benda yang sangat membantu si suami apabila dapat isteri yang cerdas. Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan tentang baiknya apabila dapat wanita yang salihah. Dapat bijak ni satu lagi. Salihah tak mesti bijak. Ada je wanita salihah yang kurang tak berapa nak, dia tak cerdas sangat lah kan. Dia mungkin dia salihah tapi daripada segi bijaknya untuk menyelesaikan masalah tak semestinya. Ada waktunya biasa-biasa je. Tapi yang disuruh adalah mencari bukan mesti wanita bijak. Yang disuruh cari adalah wanita salihah. Nabi SAW kata apa tentang wanita salihah ni? Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ni adalah wanita salihah. Dan Nabi juga ada sebut tentang perempuan yang salihah ni bagaimana? Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'. Nak tak aku bagi tahu pada engkau tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki? Apa dia simpanan yang paling bagus? Apa dia harta yang dia diperoleh itu? Apa dia yang paling baik? Nabi pun kata, al-mar'atus salihah idza nadhara ilaiha sarrathu. Wanita yang salihah yang mana bila dipandang menyenangkan hatinya. Wa idza amaraha ata'athu. Apabila dia memerintahkan, wanita itu akan mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila dia pergi, maka si isteri ni akan menjaga dirinya apabila dia berpergian. Jadi begitulah isteri yang salihah. Dan Nabi sebut tentang ada 3 perkara yang menyenangkan. Salah satunya adalah isteri yang salihah. Minas sa'adah ibni Adam salasah. Wa min syiqwati ibni Adam salasah. Perkara yang membahagiakan anak Adam ni 3. Yang menjadikan dia sengsara pun 3. Yang kalau yang bahagia dia apa dia? Mar'atus salihah. Wanita yang salihah, isteri yang salihah. Wal maskanus salih, tempat tinggal yang baik lah, tempat tinggal yang baik. Dalam hadis yang lain ada sebut maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian Nabi kata apa dia? Wal markabus salih, dan juga tunggangan yang elok. Tunggangan yang elok. Kalau kita sekarang ni apa dia? Mungkin kereta lah. Kereta yang tak rosak. Yang jarang rosak. Manakala perkara yang menjadikan anak Adam ni sengsara, mar'atus su', wanita yang jahat. Wal maskanus su', tempat tinggal yang buruk, yang jelek, yang tak berapa bagus. Wal markabus su', dan juga kenderaan yang tidak menyenangkan, yang tak elok. Dalam hadis yang lain Nabi ada tambah lagi. Nabi sebut 4. Jarus salih, perkara yang membahagiakan seorang ni adalah jiran yang baik. Jiran yang baik ni tuan-tuan memang satu benda yang besar jugalah. Kadang-kadang kita dapat rumah yang elok, tiba-tiba dapat jiran yang jenis parking kereta depan rumah. Aduh, tiap-tiap pagi kena ketuk pintu kan. Assalamualaikum, kami tok nak pergi kerja dah tok, nak turun dah tok, minta tolong alih kan. Lepas minggu dah mula rasa nak manas lah.
Tiba-tiba dia pula balas, kita ya baru datang situ, kau tu baru datang, kami orang tu dah daripada dah 3 generasi duduk diam situ. Habislah lalas jual rumah, cari rumah lain walaupun rumahnya elok dah. Jiran yang jahat ni memang sangat menyedihkan, apatah lagi kalau dapat isteri yang buruk. Jadi sebab tu carilah isteri yang elok. Kalau dah kahwin lah, maka doalah tuan-tuan supaya diperelokkan isteri dan anak-anak kita dan juga diri kita sendiri terutamanya. Baik. Antara tanggungjawab kita dengan isteri tuan-tuan, ni kita sebut sikit lah, sebab kita sebut tentang nak dapatkan isteri yang salihah, maka kita sendiri pun mestilah salih. Macam mana kita nak, macam contoh kita bermimpi nak mendapatkan pemimpin yang baik, tapi kita pun kaki kelepet juga, kita pun kuat nipu juga, kita pun jenis curi tulang. Tiba-tiba kita komplain menteri tak pergi parlimen. Yalah betul lah, dia salah, kita pun sama salah juga. Maka begitulah, kalau kita mengharapkan dapat isteri yang salihah, maka kita pun kena berusaha dapat menjadi orang yang saleh. Kita nak anak yang saleh, kita nak anak yang hafal Al-Quran, kita sendiri pun kenalah cuba usaha untuk hafal. Macam mana kita nak kata engkau ni tak fokus hafal Quran, kita hafal pun tidak. Macam mana kita nak marah ke anak untuk tegur kan? Maka sekurang-kurangnya kita kena ada usaha untuk menghafal. Minimum lah tuan-tuan, at least cuba try lah hafal surah-surah lazim, kemudian upgrade sikit juzuk 30. Dapat juzuk 30 pun kira dah handsome habis lah tu. Kira dah cantik dah lah, dapat juzuk 30 minimum. Try lah. Tak, Allah dah kata walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Bukankah sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ni untuk dihafal. Al-Quran ni memang dah dimudahkan untuk hafal. Asalkan kita jangan tanam cita-cita hari ni baca, esok nak hafal lah. Dia memang adalah satu proses yang sangat panjang. Panjang proses dia. Satu hari satu ayat contoh. Ataupun kita kata satu hari satu baris. Cukup lah tuan-tuan. Satu hari satu baris untuk kita hafal. Al-Quran ada berapa baris? 15. Cukup 2 minggu, hafal dah satu muka surat sebenarnya. Jadi kalau kita dah biasa menghafal, satu hari kita boleh hafal at least 3 baris. Kalau dah biasa lagi boleh separuh, 7 ataupun 8 baris. Benda ni asalkan praktis. Okey. Jadi apa dia hak isteri yang perlu dipenuhi oleh suami? Antaranya adalah si suami ni kena ajarkan ilmu agama kepada isteri. Paling-paling tidak kena sama-sama pergi menuntut ilmu agama. Kena cuba menjadikan keluarganya adalah keluarga yang memahami Islam, faham hukum hakam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, iaitu batu sembahan, berhala. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga untuk neraka ni adalah malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras, yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi termasuk daripada menjaga keluarga daripada api neraka adalah mengajarkan untuk keluarga itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri daripada syirik. Berapa kerap kita sebut kepada anak, wahai anak, wahai abang, adik, jangan syirikkan Allah. Pernah tak kita sebut pada anak? Ni antara rupanya Al-Quran ajarkan untuk kita, ajarkan kepada anak jangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Siapa sebut? Luqman sebut pada anaknya dalam surah Luqman. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Satu kezaliman yang dilakukan oleh seorang kepada dirinya sendiri adalah apabila dia melakukan syirik pada Allah. Ni antara benda yang memang kena ajar pada anak-anak. Ingatkan jangan syirik, jaga tauhid. Okey, seterusnya.
menasihati isteri dengan cara yang baik. Sebab Nabi SAW menasihatkan kita, mewasiatkan kita orang lelaki ni untuk melakukan kebaikan kepada kaum wanita, untuk lemah lembut dan sabar atas segala kekurangannya, disebabkan mereka ni diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, ataupun seperti tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya. Wastausu bin nisa'i khaira, dan berwasiatlah kepada wanita dengan cara yang baik, dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dhil'. Sesungguhnya mereka ni diciptakan daripada tulang rusuk. Wa inna a'wajad dhil', wa inna a'wajad syai'in fi dhil' a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang pada bahagian atasnya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartah. Kalau engkau cuba nak meluruskan, engkau paksa untuk meluruskan, engkau akan patahkan dia. Wa in tarakathu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan je, dia akan sentiasa bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Ni antara benda yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah untuk cakap dengan isteri baik-baik, cakap dengan perempuan elok-elok. Rupanya kan, betapa susahnya kadang-kadang ada waktunya apabila kita tengah marah, dalam keadaan sangat-sangat marah, susah untuk kita mengawal kemarahan, dan akhirnya yang kena siapa? Isteri dan anak-anak. Itu adalah kesalahan yang besar rupanya. Satu lagi tuan-tuan, selain daripada kita menasihati isteri, satu lagi adalah si suami ni hendaklah mendengar nasihat isteri sekiranya perkara tersebut adalah perkara yang baik. Sekiranya kita tak nak terima disebabkan kau siapa, engkau kan isteri, patutnya engkau taat lah. Ni bahaya tuan-tuan perkataan begini. Sebenarnya kadang-kadang memang ada waktunya isteri tersebut memberikan nasihat yang betul. Mungkin cara je salah ke apa ke, dia cakap dengan cara yang tak betul ke apa, tapi perkara yang dia sebut tu betul. Maka wajib untuk kita terima. Ibn Rajab Al-Hambali ada sebut, kalau betul-betul orang ni, orang yang merendah diri, tawaduk ni, apa maksud tawaduk? An tuqbil al-haq min kulli man ja'a bih wa in kana saghiran. Apabila kebenaran itu diterima daripada sesiapa yang datang membawanya, walaupun daripada budak kecil, walaupun daripada orang yang lebih muda, mungkin orang yang lebih rendah tarafnya. Faman qabila al-haq mimman jaa bihi sawa'an kana saghiran aw kabiran wa sawa'an kana yuhibbuhu aw la yuhibbuhu fa huwa mutawadhi'. Barang siapa yang menerima kebenaran daripada orang yang datang membawanya, iaitu orang yang bagi nasihat pada kita dan sebagainya, sama ada dia lebih kecil ataupun dia lebih besar, ataupun daripada orang yang kita sayang ataupun kita tak sayang, maka inilah orang yang tawaduk. Orang yang betul-betul tawaduk, yang merendah diri, yang boleh menerima nasihat daripada sesiapa sahaja. Waman aba qabul al-haq ta'azuman alaihi fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang tak nak menerima kebenaran disebabkan dia rasa dia lebih baik daripada orang yang menegur tu ataupun orang yang memberi nasihat, maka dia inilah mutakabbir, orang yang takabur, orang yang sombong. Inilah sebenarnya kadang-kadang seseorang tu tak dapat menerima nasihat disebabkan kesombongan. Dan inilah sifat iblis. Dia tak boleh terima untuk arahan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebab apa? Sombong. Itu je sebabnya. Sebab sombong. Dia rasa dia lebih baik. Ta'azuman. Dia rasa macam dia lebih besar. Aku lebih elok. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Api lagi bagus. Ikut dia rasa macam tu lah. Sebab tu dia tak nak menerima arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kau apa dah? 757. Ada satu kisah tuan-tuan tentang menerima kebenaran ni, menerima nasihat. Beberapa kali dah lah saya cerita kat sini rasanya, tapi tak apa, kita sebut balik. Ada seorang lelaki ni, nama dia Al-Qais bin Ghazi. Betul ke?
Macam itulah lebih kurang nama dia. Al-Qais bin Ghazi. Daripada Andalus. Dia datang ke Madinah. Dia ni hidup zaman Imam Malik. Dia datang ke Madinah. Jadi dia pun masuk ke Masjid Nabi. Bila masuk ke Masjid Nabi tu, dia pun solat sunat apa semua. Sebab dia datang ke Masjid Nabi ni nak, masa tu Madinah tu memang pusat pengajian Islam. Famous. Jadi datang ke situ untuk menuntut ilmu agama. Maka dia pun duduk. Lepas solat apa semua tu, dia pun duduk. Sekali dia nampak ada seorang lelaki baru masuk. Lelaki ni masuk, dia pun duduk. Lelaki ni. So, Al-Ghazi ni, dia pun datanglah kepada lelaki tu. Dia pun kata, engkau bangun semayang 2 rakaat. Nampak sangat jahil. Datang-datang masjid, tak semayang. Semayang lu. Solat dulu, tahiyatul masjid. Semayang lu 2 rakaat. Baru duduk. Dia pun sebut macam tu lah. Kasar dia tegur kan. Maka lelaki ni pun bangun. Dia pun solat lah. Semayang 2 rakaat. Lepas tu dia pun duduk. Kemudian lelaki tersebut sandar dekat tiang-tiang masjid. Salah satu tiang tu dia pun sandar. Orang pun berkumpul kat lelaki tu. Semua duduk. Berkumpul. Lepas tu lelaki tersebut menyampaikan kuliahnya. Lah. So Al-Ghazi bin Qais ni rasa apa kita kata? Orang Kedah kata seriau lah. Macam apa? Ish. Apa ni? Aku tegur siapa ni kan? Dia rasa terkejut lah. Lalu bila tanya-tanya, rupanya tu Imam Ibn Abi Dhi'ib. Imam Ibn Abi Dhi'ib ni level dia sama dengan Imam Malik dekat Madinah. Habis dia daripada kuliah tu, dia pun pergi jumpa dengan Imam Ibn Abi Dhi'ib. Minta maaf banyak. Aku tak tahu siapa engkau masa aku tegur. Apa jawapan Imam Ibn Abi Dhi'ib? La alaik. Tak ada apa-apa. Engkau jangan risau. Amarana bil khair fa'ata'na. Engkau suruh kami buat benda baik, kami ikut je lah. Ni tuan-tuan. Satu kehebatan orang yang ada kerendahan diri dan dia tak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka mudah untuk dia menerima teguran walaupun dengan cara yang kasar. Kadang-kadang kan kita kan, aku tahulah kau sebut tu benda betul, tapi cuba cakap elok-elok sikit. Maka kita susah nak menerima kebenaran sebab apa? Dia datang dengan cara yang kasar. Betul lah, memang ada waktu manusia ni memang susah nak menerima teguran apabila dia ditegur dengan cara yang kasar. Tetapi kalau betul-betul orang yang ada kerendahan diri, maka dia akan mudah menerima teguran. Walaupun teguran tu kasar. Dia akan cakap, iyalah, kasar-kasar dia cakap ni, tapi sebenarnya apa dia cakap betul juga. Tak apalah, ikut je lah. Yang ni betul-betul orang yang tawaduk. Maka mudah-mudahan kita dapatlah kerendahan diri seperti itu, mudah untuk kita menerima teguran. Walaupun datang daripada isteri kita sendiri. Okey, seterusnya. Allah. Dan habis masa dah. Hadis yang ke-80, bab yang ke-80 berkenaan dengan Ummu Salamah menerima lelaki yang mukhannas. Apa kita kata pondan lah. Lelaki pondan. Lelaki yang tak ada keinginan kepada lelaki. Dia menerima lelaki pondan ni sebagai tetamu. Ummu Salamah tadi. Baik, an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'indaha wa fil baiti mukhannas. Faqala al-mukhannas li akhi Ummi Salamah Abdullah bin Abi Umayyah in fatahallahu lakum at-Taif ghadan adulluka ala binti Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna hadha alaikun. Daripada Zainab binti Ummu Salamah, anak kepada Ummu Salamah tapi bukan anak dengan Nabi Muhammad, anak dengan Abi Salamah. Ummu Salamah masa kahwin dengan Nabi ada 3 orang anak ke apa? Tak silap saya. Jadi daripada Ummu Salamah, satu hari Nabi berada di rumah Ummu Salamah. Rumah Nabi jugalah. Kan isteri Nabi kan banyak. Jadi waktu tu Nabi berada di rumah Ummu Salamah. Dan di dalam rumah Ummu Salamah tu adanya mukhannas. Adanya lelaki yang pondan. Faqala al-mukhannas li akhi Ummi Salamah Abdullah bin Abi Umayyah
lelaki pondan itu berkata kepada saudara lelaki Ummu Salamah, iaitu Abdullah bin Abu Umayyah, kalaulah Allah memberi kekuatan kepada kalian untuk membuka kota Taif, iaitu inilah menawan kota Taif, esok aku akan tunjukkan engkau kepada seorang gadis Ghailan, fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi saman. Dia akan datang dengan 4 dan dia akan pergi dengan 8. Nanti saya terangkan apa maknanya. Lalu Nabi SAW berkata, la yadkhulanna hadza alaikum. Jangan biarkan orang ni bertemu dengan kamu lagi. Okey. Yang pertama sekali kita kena faham tentang hukum lelaki yang tak ada keinginan kepada wanita, ataupun kita kata apa ni, ghairi irbati minar rijal. Lelaki yang memang sama ada dia terlalu tua ataupun disebabkan dia sangat-sangat menghampiri seperti perempuan, ataupun dia apa nama tu, khunsa. Jadi mereka ni kadang-kadang pada waktu tu lelaki ni memang si lelaki pondan ni selalu bersama dengan orang perempuan, dan dia kadang-kadang melihatlah perkara yang macam aurat perempuan tu, sebab dia biasa duduk dengan perempuan kan. Jadi kadang-kadang kan si perempuan ni tak pakai tudung, tapi dia masih tutup aurat apa semua, cuma ada waktu-waktunya macam baju-baju dia tak pakai seperti mana bila dia keluar. Jadi si lelaki ni ada dekat rumah-rumah perempuan-perempuan pada zaman tersebut. Jadinya si lelaki ni menceritakan kepada saudara Ummu Salamah, iaitu nama Abdullah bin Abi Umayyah. Dia kata, kalau engkau tawan Taif, aku akan tunjuk kepada engkau anak kepada Ghailan. Anak Ghailan ni seorang pembesar, apa nama tu? Pembesar Taif. Anak dia, anak pembesar Taif tu, aku akan tunjukkan kepada engkau siapa dia, macam mana rupa dia. Dia ni, perempuan ni kalau datang, dia datang dengan 4 dan dia kembali dengan 8. Saya memula baca hadis ni, tuan-tuan tak faham apa benda ni. Jadi carilah syarah hadis kan. Cari. Rupanya dia kata maksud pergi dengan 4, dia pulang dengan 8 tu, dia menyebut tentang lipatan perut. Bukan dalam bahasa Arab. Lipatan perut ni sebab perempuan ni mungkin terlalu gemuk, jadi dekat perut dia ada 4 lipatan. Dan bila ada lipatan tu kan sampai ke tepi kan. Jadi bila datang tu kita nampak 4 lipat. Bila dia pusing, nampak 8. Sebab daripada tepi kan, nampak ada 4 kan. Tu maksud dia. Maksudnya dia pergi, dia perempuan yang sangat gemuk, dan si lelaki ni pernah nampak. Sebab dia ni lelaki yang macam pondan lah tadi kan. Dia cerita pasal benda tu. Lalu Nabi buat apa? Nabi marah. Sebenarnya Nabi marah. Jadi Nabi kata, jangan biarkan orang ni, jangan bagi dia masuk lagi. La yadkhulanna hadza alaikum. Jangan dia ni masuk kepada kamu lagi. Sebab dia ni menceritakan peribadi orang. Ni antara benda yang kita kena jaga. Orang perempuan, kadang-kadang ada waktunya dia menceritakan fizikal tubuh orang kepada si suami kan. Orang ni, saya pernah nampak dia rambut dia macam ni macam ni. Sebenarnya tak boleh. Okey. Kita azan sekejap. Bismillah, alhamdulillah. Okey. Maka dalam riwayat yang lain tuan-tuan, Nabi sebut kepada apa nama tu, tentang lelaki ni, lelaki pondan ni, Nabi kata akhriju, keluarkan dia. Nabi kata keluarkan dia, pergi ke Baida, wakana bil Baida, dekat kira macam luar, dekat kawasan padang pasir lah, kena pulau lah. Maksud dihalau, keluar terus sampai ke padang pasir. Dan dia akan masuk ke macam masuk ke bandar setiap hari Jumaat untuk minta makanan. Jadi Nabi memang macam marah apabila ada seorang yang
engkau ni pada asalnya macam lelaki pondan yang kira macam jelas lah mungkin dia ni kita kata apa impotent apa dalam bahasa Melayu dia, mati pucuk lah, mungkin begitu kan. Jadi dan juga dia ni memang berkelakuan betul-betul macam perempuan. Jadi tiba-tiba dia kadang-kadang ada waktunya mungkin orang perempuan tak berapa jaga, dia memakai pakaian yang tak berapa sesuai di hadapan si lelaki ni. Sebab lelaki ni sentiasa ada kat dalam rumah ke apa semua kan. Jadi bila dia menceritakan tentang macam mana tubuh wanita tu, maka sebab tu Nabi marah dan Nabi perintahkan dia keluar. Maka di sini tuan-tuan, yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, jangan diceritakan tentang perihal tubuh wanita ke apa semua, dia punya bentuk badan dia begini ke apa semua, ataupun macam contoh isteri menceritakan kepada si suami tentang kawannya, badan dia begini, ni begini. Ini perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Tak boleh. Cuma yang bolehnya kalau kata macam contoh kita nak kahwin dengan perempuan tu, kita pun hantar orang pergi, kita panggil risik lah, merisik. Hantar adik perempuan, engkau pergi tengok dia ni ada bau badan ke, dia ni baik ke tak dengan mak ayah dia, rajin buat kerja rumah ke, rambut dia ni rambut macam mana, sebab aku suka rambut yang Maggie tu, contoh kan. Jadi pergi risik yang tu tak ada masalah tapi kalau saja-saja menceritakan benda ni, tak ada dalam ruang rangka syariah. Yang kedua tuan-tuan adalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya seorang perempuan kena jaga dirinya walaupun kepada perempuan lelaki-lelaki yang pondan. Contohnya yang kita sebut pada hari ini banyak berlaku mak andam. Nama mak andam tapi lelaki. Kan? Bila buat majlis kahwin, yang tukang solek dia siapa? Lelaki pondan tu lah. Si lelaki ni yang duduk berdua je dengan perempuan tu. Di make upkan dengan keadaan kadang-kadang tolong pakaikan baju dan sebagainya. Ni mana-mana orang mesti kena pastikan bahawa benda ni termasuk dalam perkara yang haram. Sebab dia masih lelaki kak. Dan dia lelaki yang ajnabi, yang boleh dikahwini. Maka jaga, jangan buat benda ni. Hati-hati. Tak ada pegang-pegang apa semua ni, nak tolong-tolong make up. Perlu dijaga. Kemudian yang ketiganya, Nabi SAW menyebut tentang ancaman Allah dan Rasulnya kepada lelaki yang mukhannas ni. Dan juga wanita yang mutarajjilah. Lelaki yang macam perempuan dan perempuan yang macam lelaki. Kata Nabi SAW, al-mukhannasina minar rijal, kata Ibnu Abbas, la'ana Nabi SAW al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Kata Ibnu Abbas, Nabi melaknat lelaki yang mukhannas dan perempuan yang mutarajjilah. Dan Nabi kata, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka daripada rumah kamu. Maka Nabi mengusir si fulan, Umar mengusir si fulan. Maksud ada yang diusir. Dan Nabi menyebut dalam riwayat yang lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Jadi ini antara perkara yang dilaknat oleh Nabi SAW. Kalau Nabi dah laknat, Allah pun laknat jugalah. Maka kadang-kadang ada sifat lembut pada si lelaki itu biasa. Kan? Ada waktu kadang-kadang dia memang ada macam feminin sikit lah. Jenis lembut sikit. Memang ada lelaki yang begitu. Tapi dia tak adalah sampai tahap dia seronok sangat nak pakai baju pink. Seronok sangat nak make up pakai maskara ke apa ke. Nak menunjukkan macam contoh nak dekat kepada perempuan. Tak. Dia masih lelaki, masih berkahwin, ada anak dan juga meneruskan kehidupan seperti mana seorang lelaki. Yang tu tak ada masalah. Dia ada lembut-lembut sikit. Biasalah kadang-kadang ada orang yang sedemikian. Tapi kalau dia layan perasaan dia, sebab contoh memang ada tuan-tuan. Masa zaman sekolah dulu elok. Sekali bila masuk universiti jumpa dengan geng kan.
geng yang lembut beramai-ramai berkumpul, maka habis hanyut. Terus pakai baju macam perempuan dah. Pada asalnya kita tengok, kita tahulah dia ni lembut, tapi taklah sampai tahap nak menjadi perempuan. Nah, kalau zaman sekarang lagi pelik dah. Tak payah pakai macam perempuan pun, tapi dia kata I'm not a he. My pronoun is they. Saya punya pronoun tu, kata ganti diri tu, jangan panggil saya he ataupun she, panggil they. Ni dekat US lah, memang dah perangai dah pelik-pelik lah tuan-tuan. Dia nak mengaku perempuan tapi tak pakai macam perempuan. Yang perempuan tak pakai macam lelaki tapi nak mengaku, tak nak mengaku perempuan. Dan dia kata aku bukan lelaki, bukan perempuan. Pelik lah, yang tu memang lagi mengagut. Okey. Dan ini membawa kepada bagaimana Nabi SAW menyebut tentang orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Apa dia amalan kaum Lut? Homoseksual. Jenayah liwat lah. Jenayah liwat. Jadi sekarang ni sebenarnya paling selamat tuan-tuan. Kalau nak sebut, saya sukalah guna perkataan Ahmad Didat tu. Dia tak panggil orang ni gay. Dia panggil sodomites. Peliwat. Belasah. Memang nampak macam sangat kasar kan. Tapi itulah realitinya sebenarnya. Bila orang ni kata dia suka dengan lelaki, dia tidur dengan lelaki apa semua, engkau bukan gay je, engkau peliwat lah. Sebenarnya dia telah melakukan satu jenayah yang sangat besar. Yang mana dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Kata Nabi, barang siapa yang kamu dapati dia melakukan amalan kaum Lut, iaitu melakukan perbuatan homoseksual, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan ke atasnya. Tuan-tuan bayangkan lah. Bukan main-main. Dia punya hukumannya. Teruk lagi daripada jenayah zina untuk orang yang belum berkahwin. Kalau zina orang yang belum berkahwin, berapa dia punya hukuman dia? Kalau ada 4 orang saksi, sebat 100 kali. Yang ni tak kira lah kau kahwin ke tak kahwin. Tapi ada sebenarnya ada perbincangan para ulama. Ada yang kata kalau dah kahwin baru kena bunuh. Ada yang kalau belum kahwin dia kena sebat je. Ada juga yang mengambil sedemikian. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita daripada lelaki-lelaki yang mukhannas, yang berperilaku seperti perempuan, lelaki pondan. Dan mudah-mudahan Allah tutup aurat terutamanya isteri dan anak-anak perempuan kita terjaga supaya tidak diceritakan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.